Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Muka surat 52. Muka surat 52, hadis yang ke-20, makruh sembahyang waktu mengantuk. Makruh sembahyang waktu mengantuk. Maknanya pada masa tu kurang pahala lah kalau kita sembahyang dalam keadaan kita mengantuk. Dalam hadis-hadis Nabi ni, dia ada beberapa perkara yang Nabi SAW larang. Yang Nabi SAW larang daripada kita melakukannya sebelum kita masuk di dalam sembahyang. Sebelum kita masuk di dalam sembahyang. Di antaranya apa dia? Kita menahan qada hajat. Selain daripada mengantuk ni, kita menahan qada hajat. Nak buang air besar, nak buang air kecil. Bila masuk juga dalam sembahyang, tiba-tiba perasaan itu terasa, maka sembahyang kita akan terganggu. Begitu juga apabila sembahyang itu waktunya masih panjang, makanan telah dihidangkan. Hadis ni selalu kita dengar kan. Mulakanlah makan malam sebelum kamu sembahyang maghrib. Mulalah makan malam sebelum kamu sembahyang isya. Jadi ketika membahaskan hadis-hadis yang begini, para ulama-ulama hadis dan juga fiqh menyebut ini sebahagian daripada perkara-perkara ataupun adab-adab yang perlu dilakukan oleh musalli, orang yang nak sembahyang sebelum dia masuk sembahyang. Apa benda yang dia nak kena buat? Sebab sembahyang ni sebagaimana ibadah-ibadah yang lain juga adalah merupakan suatu pengabdian, ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Bila kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan sepenuh-penuh hati, setulus ikhlasnya mungkin. Dan untuk melahirkan keikhlasan dan kekhusyukan, mesti dia mengikuti sunnah-sunnah yang diajar oleh Nabi, bukan sahaja di dalam sembahyang. Sebab yang Nabi sebut dalam satu hadis kan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Maknanya sunnah itu bukan dalam sembahyang sahaja, bahkan sunnah itu juga sebelum berlakunya sembahyang. Sunnah itu juga perlu dilakukan sebelum kita melaksanakan sembahyang, untuk melahirkan sembahyang yang betul-betul yang dikehendaki oleh Allah. Sebab sembahyang-sembahyang ni, sebagaimana yang kita ketahui, suatu amalan, ibadat, arahan yang sangat sukar, sangat berat untuk dilaksanakan. Orang kata senang je, sehari 5 kali dia sembahyang. Kalau nak buat cincai itu senang lah. Nak buat lebih kurang, sekadar lepas kewajipan, boleh lah. Tetapi nak buat sembahyang itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW, yang Allah Ta'ala kata innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang itu sangat berat, melainkan orang-orang yang khusyuk, yakni orang yang takut betul-betul kepada Allah Ta'ala, baru dia boleh dapat melaksanakan sembahyang yang sebaik-baik mungkin. Jadi sebelum kita masuk dalam sembahyang, beberapa perkara yang perlu kita pelajari. Di antaranya hadis yang kita akan baca ini, hadis yang ke-20, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab anhu an-nawm fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Daripada Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mengantuk seseorang kamu dan ia sedang bersembahyang,
maka hendaklah dia tidur hingga hilang daripadanya rasa mengantuk. Itu kerana bahawasanya seseorang kamu apabila ia sembahyang, ia mengantuk, tiadalah ia mengetahui barangkali ia meminta keampunan. Duk berasa dia minta ampun kepada Allah. Tengah sembahyang tadi, kan dalam sembahyang ada doa, ada zikir. Duk berasa dia duk minta ampun kepada Allah Ta'ala. Lalu ia memaki akan dirinya sendiri, iaitu berdoa untuk membinasakan diri. Berdoa untuk membinasakan diri. Sebab tak tahu apa yang disebut, dia tak tahu. Sebab itu dilarang juga di zaman Nabi, bila orang nak sembahyang, dekat-dekat nak sembahyang, minum arak. Sebab arak ni menyebabkan mabuk lebih teruk daripada mengantuk. Peringkat permulaan Islam, arak itu halal diminum. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka akan tanya kamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Jawablah, dosa keduanya, arak dan judi itu lebih baik daripada munafaat. Masa tu boleh minum. Jadi sebahagian daripada sahabat dekat nak semayang pun dia minum juga. Bila dah minum dalam semayang jadi mabuk, baca Quran pun tak betul. Lalu datangnya larangan, la taqrabus solata wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Kalau mengantuk pun samalah. Bila dalam keadaan mengantuk, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, dia duk berasa dia duk berdoa kepada Allah. Doa dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa disedari dia sedang maki diri dia sendiri. Jadi ajaran Nabi berdasarkan kepada hadis ini apa, macam mana kita nak buat kalau mengantuk sangat tengah sembahyang tu? Nabi suruh buat apa? Berhenti pergi tidur. Tidur dulu hilang mengantuk. Berhenti sembahyang, dia pergi tidur dulu, dia segar sikit, bukan tidur terus. Sekadar untuk menghilangkan mengantuk. Ini dia tidur terus sampai di luar waktu sembahyang tak bangun-bangun. Nabi suruh tidur. Ini hadis. Mana boleh lawan hadis? Nanti jadi anti hadis. Dia pun tidur. Jadi tidur sebentar untuk menguatkan tubuh badan, menyegarkan tubuh badan, menghilangkan mengantuk untuk meneruskan sembahyang. Macam hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga imam-imam yang lain, bila dihidangkan makanan, makan. Tetapi para ulama ketika membahaskan hadis ini menyebut bukan jadi adat nak sembahyang makan. Orang duk azan tu, ataupun orang dah qomat, Nabi kata makan dulu. Dia pun makan lah. Esok dia buat macam tu juga, lusa macam tu juga. Dia tak, bukan begitu maksudnya. Yang pertama, jangan jadi adat sekali-sekala. Mungkin dia balik pada musafir ke, tak sempat nak makan, dia sibuk. Masa tu makanan dah dihidangkan, bukan baru nak masak. Bukan tengah dimasak, duduk di atas api lagi. Tak. Sebab yang tu makan masa. Yang dimaksudkan di sini tengah dah masak, telah dihidangkan, duk bau makanan tu. Dalam waktu yang sama diikomatkan sembahyang. Masa tu Nabi kata makan. Yang pertamanya jangan jadi adat, yang keduanya tengok kekuatan kemampuan diri seseorang. Maksudnya kalau jenis-jenis orang yang tertentu yang memang tak tahan lah tengah sembahyang ni duk bau apa dia tadi, tom yam ke, bihun sup ke, apa lagi, siakap tiga rasa ke, dia tak tahan. Dia sembahyang pun rasa nak berhenti. Ada yang jenis orang dia lapar pun dia boleh sembahyang macam biasa. Di sinilah ulama kata bagi memahami hadis ini kena tengok pula sejarah-sejarah Nabi sendiri dan para sahabat. Tak boleh tengok satu hadis tu je. Jadi sahabat tak buat macam tu, melainkan segelintir yang terlalu lapar sangat. Kebanyakan mereka memang pergi sembahyang terus. Walaupun makanan dihidangkan. Bercanggah tak dengan hadis ni? Tidak bercanggah. Walaupun mereka bila iqamat terus sembahyang dalam makanan telah dihidangkan. Ini bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat. Adapun orang yang tidak mempunyai keinginan yang kuat, mempunyai kesabaran yang tinggi, yang boleh tahan kelaparan dia, tidak terkesan dengan walaupun dia lapar dihidangkan makanan, di hati dia lebih kuat bergantung dengan Allah, lebih cinta melaksanakan sembahyang daripada memakan makanan yang telah dihidangkan. Bagi orang yang macam ni dia pergi sembahyang. Bagi orang macam ni dia pergi sembahyang. Jadi berdasarkan kepada hadis tadi dia suruh berhenti sembahyang lalu menunaikan sembahyang.
Dia tidur dulu, selepas dia segar daripada mengantuk dia semayang semula. Hadis tersebut menerangkan bahawa apabila mengantuk seorang kamu sedang ia di dalam sembahyang, maka hendaklah dia tidur setelah selesai sembahyang. Dia terjemah ni tak betul. Orang ini tak betul. Bukan selesai sembahyang. Selesai sembahyang tak ada masalah lah. Dia cerita ni tengah sembahyang. Sebab sahabat-sahabat Nabi, di antara asbabul wurud hadis ini, sahabat-sahabat Nabi tengah-tengah sembahyang tu sembahyang apa? Sebahagian ulama menyebut sembahyang sunat, qiyamul lail. Bila mereka mengantuk sangat kan, mereka ikat tali daripada satu tiang kepada satu tiang. Bila mengantuk bergantung kat tiang tu, badan dah terhuyung hayam macam duduk atas bas tau. Tuan-tuan pernah naik bas tak? Bas kan penuh, lalu pula jalan yang kona-kona, macam mana pegang? Macam tu kan, mengantuk. Kiasan daripada mengantuk, badan terhuyung hayang ni nak tumbang kan. Orang mengantuk pun macam tu lah. Dipaksa diri dia. Lepas tu dia nak mayang lagi. Lepas bagi salam dalam keadaan tak mengantuk tu, buat lagi. Datanglah hadis ni. Bahawa Nabi kita tidur dulu. Sebab di dalam hadis yang lain, hadis-hadis yang berkaitan dengan qiyamul lail. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulla haqqin haqqahu. Sesungguhnya pada diri kamu, pada tubuh badan kamu ada hak. Hak kepada tubuh badan kita apa dia? Kita lapar, kita kena makan. Dahaga, kita kena minum. Kita mengantuk, kena tidur. Tapi jangan tidur dalam majlis. Walau saya kata tidur ni tuan-tuan, tidurlah semua. Ustaz kata kalau mengantuk tidur, tidurlah di rumah tadi. Mari majlis ni kena segar lah. Faham tak? Janganlah tidur, maksud saya tu bukan dalam majlis. Satu lagi selain daripada tidur dalam majlis, apa dia tuan-tuan? Sebab dia akan, semua orang ada hujah. Orang buat betul ke ada hujah, orang buat dalil ke ada hujah. Dia tidur dalam majlis, apa hujah dia? Boleh tidur dalam majlis. Dia kata kami bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tak mengantuk, tak tidur. Kami bukan Allah. Kami ada sifat mengantuk, sifat tidur. Kalau Allah Ta'ala memang tak tidur, tidak mengantuk, kami boleh tidur. Semua perbuatan, tindakan yang manusia buat mesti ada hujah. Sama ada hujah tu betul tak betul, tu masing-masinglah yang menilai. Kalau orang jenis mengaji di masjid kan, mengaji di surau. Sebab apa dia duduk belakang-belakang tu? Dia duduk sandar kat dinding cari tiang. Jadi dalam dewan kita sebab ada kerusi, dia tak boleh lari. Kalau yang jenis mengaji tak ada kerusi, jenis bersila atas lantai kan, orang tua-tua duduk sandar kat dinding belakang-belakang. Bila dia tanya sebab apa pak cik tak duduk di depan, sebab kami daripada kecil-kecil dulu memang dihalau. Nak masuk dalam sah bersama dengan orang dewasa, duduk belakang. Duduk dalam sah nak sembahyang bersama dengan orang tua ni, kanak-kanak kan selalu dihalau daripada masjid. Kami ni kena halau ni dah lama, dia kata. Masa kecil-kecil dulu orang duk halau kami duduk sah depan ni. Sah bersama dengan orang dewasa dihalau. Sekarang ni tua-tua ni kami tak nak gaduh-gaduh dah. Dah letih dah kena halau dengan orang masjid, orang surau ni. Kami nak duduk di belakang pula mengaji, nak sandar. Kita nak kata apa? Dia ada hujah. Kok kami duduk di depan, kami kena halau juga. Jadi dia bagi alasan. Jadi semua orang ada alasan. Tetapi di akhirat besok kan tuan-tuan, dalam Quran hadis sebut mulut, tangan, kaki kita kena ikat, mulut kita kena kunci. Sebab kalau tanya, mulut akan bagi alasan. Jadi tangan tu buat apa? Tangan yang kena jawab. Dosa kaki, kaki jawab. Dosa lidah, lidah jawab. Jadi manusia ni tidak terlepas daripada memberi alasan. Jadi nak bagi tahu berdasarkan kepada hadis tadi, dia suruh tidur tu maknanya tengah mengantuk dalam sembahyang. Sebahagian ulama kata ini khusus kepada sembahyang sunat. Bukan sembahyang wajib. Khusus sembahyang sunat. Kerana sembahyang sunat dia boleh berhenti kalau ada sesuatu keuzuran. Jadi hadis ini berkaitan dengan qiyamul lail. Yakni apa dia? Sembahyang malam. Kalau mengantuk tidur sebentar dulu. Lepas tu segar balik, dia sambung balik sembahyang. Sebab tadi kita baca dalam hadis Nabi kan, pada diri kamu, kepada tanggungjawab kepada Tuhan kamu ada. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya bagi Tuhan kau atas kamu ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadat kepada Allah.
mengabdikan diri kepadanya, melaksanakan apa yang diperintah dan disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu tanggungjawab kita kepada Allah. Tanggungjawab kepada diri sendiri. Apa tuntutan diri kita, tuan-tuan? Tuntutan kepada tubuh badan kita. Tadi kita sebut dia lapar kena makan lah. Dia dahaga dia kena minum, mengantuk dia kena tidur. Dia tak boleh duk paksa diri dia. Berdosa. Sebab kenapa jadi berdosa kalau kita tidak menunaikan hak kepada peribadi kita, tubuh badan kita? Sebab apa jadi berdosa? Sebab tubuh badan kita Allah Ta'ala bagi jadi. Itu kena ingat. Tubuh badan kita ni kita dijadikan oleh Allah. Maknanya kita sendiri milik Allah, bukan milik kita sendiri. Tubuh badan kita sendiri milik Allah, nyawa kita milik Allah. Sebab itu apabila kita ditimpa sesuatu musibah ataupun mana-mana orang yang ditimpa musibah, kena musibah apa? Berlaku kemalangan contohnya. Disunatkan kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami daripada Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kepadanya kami akan dikembalikan. Maknanya semua kita ini milik Allah. Jadi bila kita rasa penat, letih, kita kena rehat. Pendapat yang kedua kata, sembahyang ni sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang wajib, bila tengah mengantuk sangat, ulama kata berhenti. Sembahyang pun tak jadi apa masa tu. Sembahyang pun tak khusyuk dan memang dah jenis tak khusyuk pun. Apatah lagi ditambah dengan perasaan mengantuk. Apatah lagi ditambah dengan perasaan mengantuk. Yang ketiga, hadis ini juga nak menunjukkan kalau sekiranya waktu sembahyang masih panjang. Waktu sembahyang itu masih panjang, bolehlah berhenti dulu, tidur sebentar. Tapi kalau dari sembahyang dah hujung-hujung waktu dah, tak boleh berhenti walaupun mengantuk. Dia sembahyang dah di hujung waktu dah, mengantuk. Ini kalau sembahyang fardu. Tiba-tiba dia nak berhenti tidur dulu, bila dia nak sembahyang? Sudah tentu dia akan sembahyang di luar waktu. Kalau dah mengantuk sangat memang dia lajak lah. Tidur 5 minit, 10 minit, 20 minit tak padan. Tak akan selesai mengantuk dia tu. Dia akan hentam paling kurang setengah jam. Dah lah dia sembahyang di ujung-ujung waktu. Sedar-sedar dah habis waktu. Yang tu jadi berdosa lah. Jadi berdosa. Yang dimaksudkan di sini, waktu masih panjang. Dan yang keempat, sebahagian ulama kata kena tahan. Kena tahan. Bila dah masuk dalam sembahyang. Apatah lagi sembahyang fardu. Kerana di dalam Al-Quran menyebut la tubtilu a'malakum. Jangan kamu membatalkan amalan-amalan kamu. Tengah sembahyang mana boleh senang-senang kita nak rungkai sembahyang, kita nak berhenti sembahyang. Jadi macam mana tengok kedudukan mengantuk itu, tahap mengantuk itu setakat mana. Kalau sikit-sikit teruskan sembahyang. Yang dimaksudkan di dalam hadis ni kalau kuat sangat mengantuk memang tak boleh tahan sungguh. Yang tu baru boleh berhenti dan waktu sembahyang itu masih panjang. Dia berhenti sebentar, dia tidur, lepas tu dia sembahyang balik. Kalau waktu masih panjang. Hingga hilang daripada rasa mengantuk itu. Kerana seorang kamu apabila bersembahyang sedangkan ia masih mengantuk, tiadalah ia mengetahui, boleh jadi ia mengharapkan keampunan. Duk doa tu minta ampun. Dia duk doa tu minta ampun. Tiba-tiba ia mendoakan kebinasaan di atas dirinya sendiri oleh kerana mengantuknya itu. Apa benda yang dia baca pun tak tahu. Apatah lagi bacaan dalam sembahyang memang bahasa Arab. Doa ke, zikir ke, tasbih ke dalam bahasa Arab. Jadi yang pertama dah sememangnya. Apa bacaan pun dia tak faham. Ditambah lagi dengan perasaan mengantuk. Menyebabkan bacaan-bacaan itu sendiri sebenarnya menghina, mencaci, memaki diri dia tanpa disadari. Kerana ditambah dengan perasaan mengantuk. Hadis yang ke-11, membasuh air mani. Riwayat yang diketengahkan di dalam kitab-kitab ini Mukhtasar Abi Jamrah, diambil riwayat yang basuh. Ada hadis riwayat maknanya kikis. Sebab itu berlaku khilaf daripada kalangan ulama sama ada air mani itu najis ataupun tidak. Bagi golongan ulama yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, dia selalulah jumpa hadis-hadis yang berkaitan dengan mani ini yang Aisyah basuh.
ataupun sebahagian isteri yang lain basuh pakaian yang terkena air mani Rasulullah. Sebenarnya di sana ada juga hadis yang sebahagian daripada isteri Rasulullah ni dia kutis ni kikih dengan kuku, tak basuh. Jadi kalau riwayat yang kedua ini dipegang oleh Abu Hanifah dan juga ulama-ulama Hanafi bahawa air mani adalah najis. Kalau tak najis, kalau najis dia kata, kalau tak najis, bagaimana selesai memadai dengan kikih sahaja dengan kuku? Tak boleh, mesti dia ada tinggal kesan saki-bakinya air mani kepada pakaian. Kalau dia kata tak najis, macam mana ada riwayat yang kata kikis? Pendapat yang ketiga kata, tengok keadaan air mani itu. Kalau masih basah, wajib dibasuh. Yang kata kalau yang kikis itu maknanya yang telah kering. Pendapat yang ketiga kata najis juga. Air mani ini najis. Tetapi kenapa kikis? Ketika dia dah kering, padanlah dia kikis, tak perlu dibasuh. Yang kena basuh tadi air mani yang masih basah. Maka tiga pandangan ulama tentang kedudukan air mani. Yang pertama kata najis, iaitu ulama-ulama yang berpegang kepada mazhab Syafi'i. Yang pertamanya kata tak najis, ulama-ulama yang berpegang kepada mazhab Syafi'i kata tak najis kerana ada riwayat yang dikikis. Pendapat yang kedua kata najis, iaitu ulama Hanafi. Ulama Hanafi, kerana mereka berpegang kepada riwayat basuh. Pendapat yang ketiga kata tengok keadaan, kalau kering padan dengan kikis, kalau basah kena basuh. Najis juga, tapi tengok keadaan jenis air mani itu macam mana. An Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taghsilul maniyya min thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa arahu fihi buq'atan aw buq'an wa fi riwayatin ukhra buq'an. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya ia Aisyah membasuh akan air mani daripada kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat padanya akan kelompok ataupun beberapa akan tumpuk dan beberapa tumpuk atau beberapa tumpuk, dan pada suatu riwayat yang lain beberapa tumpuk berupa tumpuk. Maknanya ada tumpuk-tumpuk apa? Tumpuk-tumpuk air mani kepada kain Rasulullah. Di sini para hadirin sekalian, sebagaimana yang disebutkan tadi, ada riwayat yang basuh dan juga ada riwayat yang maknanya kikis. Sebahagian ulama menguatkan pandangan ataupun menyokong pandangan tentang bahawa air mani ini adalah tidak najis. Sebab apa? Apa buktinya? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia terkena sebarang najis, dia cepat-cepat pergi basuh. Dan apabila orang kencing pun Rasulullah suruh cepat-cepat basuh. Tetapi bagaimana air mani ini dibiarkan menjadi kering? Sebab Rasulullah ini sentiasa melatih, mendidik diri dia, mendisplaykan diri dia supaya sentiasa berada di dalam keadaan bersih dan suci. Sehingga kalau dia bermusafir di tengah-tengah padang pasir kan, tak ada air, dia beristinja dan terus bertayamum. Dia tak nak diri dia itu berada di dalam keadaan hadas. Bukan sahaja hadas kecil, apatah lagi hadas besar. Cepat-cepat nak membersihkan diri dia. Begitu juga kepada pakaian dia. Jadi sebahagian ulama kata tengok Rasulullah boleh biarkan, sepatutnya bila kena terus basuh. Bila kena dia terus basuh. Taharatul maniyil adami, bagi sebahagian ulama kata bersih. Fa inna iqtisaral maniri ala haqqihi duna ghuslihi dalilun ala taharatihi. Merengkaskan di atas kikih dan meninggalkan basuh. Dia ringkaskan, sepatutnya kalau betul-betul najis mesti kena basuh, tak padan dengan kikis. Menunjukkan sebahagian ulama kata bahawa air mani itu adalah bersih. Kama anna tarkahul maniyya fi thawbihi sallallahu alaihi wasallam hatta yabitha. Dan lebih-lebih lagi ditinggalkan di dalam keadaan begitu sampai kering. Kalau kan Rasulullah tak suka benda-benda najis ni. Ada hadis-hadis Nabi yang lain pula, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Siapa-siapa yang berjalan dia pijak najis,
di tapak kasut dia itu, maka hendaklah dia bersihkan. Disapu di atas tanah. Jangan biar begitu je. Apatah lagi dekat nak sembahyang. Maka Rasulullah tidak akan membiarkan badan ataupun pakaian dia berada di dalam keadaan najis. Ma'a anna al-ma'rufa min hadihi al-mubaradati bil ghusl an-najasati wa izalatiha dalilun ala taharatihi aidan. Menunjukkan, dia kata bahawa daripada petunjuk Nabi ni segera untuk membersihkan perkara-perkara yang najis dan menghilangkannya. Di sini juga menunjukkan dalil bahawa bersihnya air mani. Yang ketiga, al-istihbabu fi ghuslil mani sawa'un kana rataban aw yabisan. Cuma sunatlah basuh air mani sama ada dia basah ataupun kering. Itu sunat. Tang najis tak najis khilaf ulama, tetapi sunat dibasuh sama ada basah ataupun kering. Li ajli kamalin nazafati, kerana basuh itu sempurnanya bersih. Kita nak membersihkan sesuatu najis ini, kalau najis maka dengan air, ataupun sesuatu kekotoran yang tidak dianggap sebagai najis, tetapi alat bersih itu dengan najis itu sebaik-baik alat. Dan ulama berbeza pendapat pula tentang masalah selain daripada mani, sesuatu benda yang najis. Kita kata macam air kencing, dan juga kita kata taik manusia ataupun binatang. Kafiat ataupun cara pembersihannya berlaku khilaf juga daripada kalangan ulama, sama ada semestinya dengan air. Membersihkan najis ini sama ada kepada badan ataupun kepada pakaian ataupun kepada sesuatu yang lain, adakah semestinya dibersih dengan air ataupun sesuatu benda yang lain, benda yang cecair-cecair yang lain, ataupun sesuatu benda yang kesat. Di sini berlaku khilaf ulama. Pendapat yang pertama kata, najis tidak mesti dibersihkan dengan air. Najis tidak mesti dibersihkan dengan air. Dalil golongan yang pertama, mereka ambil hadis-hadis, nanti kita akan jumpa beberapa hadis Nabi, bila sahabiah, sebahagian daripada sahabiah, maknanya sahabat-sahabat daripada kaum wanita dan termasuk juga isteri Nabi, pergi mengadu bahawa pakaian mereka terkena darah haid. Pakaian mereka terkena darah haid. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan supaya apa? Supaya dibersihkan dengan air. Supaya dibersihkan dengan air. Maknanya najis tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang lain, cecair-cecair yang lain, mesti dengan air yang mutlak. Dan dalil yang kedua, bila seorang Arab Badui dia kencing di dalam masjid, hadis yang sangat masyhur. Bagi menghilangkan najisnya, Rasulullah SAW memerintahkan supaya dibawa satu baldi air, lalu disimbah, dituang di atas air kencing badui tersebut. Daripada kedua hadis ini dan hadis-hadis yang lain, nak menunjukkan tentang apa? Tentang najis mesti dibersihkan, mesti dibasuh, mesti dihilangkan, mesti dicuci, tidak melainkan dengan air. Tidak boleh dengan sesuatu yang lain, walaupun benda itu berbentuk ma'iat, benda-benda yang cair. Seperti cair apa dia? Air tebu, air Milo. Musim-musim panas ni sebut air tebu ya. Musim-musim panas ni, Perlis ni panas lah. Panas kuat pada Perak lagi ni. Sebut air tebu pula meleleh elio Abang Mat. Maka golongan pertama kata tak boleh bersih najis ini dengan sesuatu cecair yang lain, mesti air mutlak. Beberapa hadis yang kita bacakan tadi. Bagi golongan yang kedua kata boleh. Najis ini boleh dibersihkan dengan sesuatu yang lain, tak semestinya dengan air mutlak. Buktinya apa dia? Buktinya ada beberapa hadis Nabi, bila kaum wanita di zaman Nabi dia memakai pakaian yang labuh. Pada masa itu dia orang tak ada stokin untuk menutup aurat kan? Sebab sebahagian ulama berpegang berdasarkan kepada dalil hadis dan juga Al-Quran, isyarat daripada Al-Quran, bahawa
aurat kaum wanita ini seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Mereka tidak boleh menzahirkan sesuatu yang sesuatu perhiasan di dalam tubuh badan mereka itu melainkan apa yang dibenarkan. Lalu ditafsirkan oleh Nabi, al-wajhu wal kaffani, yang boleh dizahirkan muka dan pergelangan tangan. Maka untuk menutup kaki mereka daripada terdedah, mereka pakai pakaian yang labuh. Lalu kaum wanita tanya Nabi bagaimana bila mereka mengheret najis-najis yang berada di dalam perjalanan mereka, di tempat laluan-laluan mereka. Rasulullah kata, bila kena najis, sesuatu yang selepas daripadanya, tanah yang bersih selepas daripadanya dapat menghilangkan najis. Dia kena tanah yang bersih pula, tanah tu kan tarik balik najis yang kena pada pakaian yang labuh tadi. Maka bersih dengan tanah, walaupun bukan dengan cecair. Dalam hadis yang lain tentang masalah apa dia yang saya bacakan tadi, yang saya ceritakan tadi juga, iaitu sahabat, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Siapa-siapa yang nak semayang, dia kena tengok tapak kaki dia dulu. Kalau ada najis, hendaklah dia gesek kepada tanah, kan? Tak semestinya dengan air. Maka dengan tanah pun boleh menghilangkan najis. Tak semestinya dengan sesuatu yang cair. Jadi golongan yang kedua ini, kalau dengan benda yang kesat pun boleh hilang, boleh sah, diiktiraf, diakui, kita bersihkan najis dengan sesuatu benda yang kesat pun boleh. Apatah lagi cecair-cecair yang walaupun dia bukan merupakan air mutlak. Saya ulangi, kalau dengan sesuatu yang kesat pun boleh menghilangkan najis, diiktiraf, diakui, dianggap sebagai bersih, apatah lagi dengan sesuatu yang cair walaupun bukan dengan air yang mutlak, seperti air kopi, air Milo, air teh, air tebu, buat hilang najis, membersihkan najis. Sebagian ulama kata harus. Ini pendapat ulama fiqh, bukan golongan Pak Wahab. Ulama fiqh takut orang terkejut. Oh, mau basuh dengan air teh, dengan air kopi, air Milo. Kita cerita khilaf ulama. Sebab ini dalilnya. Isunya apa dia? Isunya izalatun najasah. Itu isunya. Isunya asasnya menghilangkan najis. Masalah pokok apa dia? Masalah pokok menghilangkan najis, kan? Asalkan hilang dengan sesuatu perkara, selesai masalah. Yang dituntut di dalam fiqh, yang dituntut di dalam syariat, yang dituntut di dalam agama menghilangkan najis. Dengan sesuatu perkara yang dapat menghilangkan najis, tercapai maksud. Ini bagi golongan yang kedua. Maka tercapai maksud. Cuma hak paling comel, paling elok, paling bersih dengan air mutlak. Kalau kita nak buat kesimpulan, orang tanya kita, kan? Kalau orang tanya, kalau tak tanya pun kita nak jawab bahawa antara dua pilihan, yang mana paling baik, sudah tentu air, ya? Air lah paling bersih. Cuma kalau dalam keadaan yang tertentu air mutlak pun tak ada, asalkan dapat sesuatu yang dapat menghilangkan najis, maka tercapailah maksud. Kita ni pening kepala lah musim-musim panas ni. Air pun kurang minum, badan pun panas, pening kepala. Abang Mat nak Panadol ke Dosil, ataupun ubat cap kaki tiga. Sekarang ni kenal tak ubat cap kaki tiga? Tak tahu, kan? Orang tua-tua dulu minum ubat cap kaki tiga tu, dia rasa masam-masam pahit sikit. Dia macam serbuk tu. Sini terkenal tak? Tak kenal? Okey, kenal. Senang cerita. Ada 3 ubat depan kita. Pening kepala ni, pening betul lah, tak boleh nak baca kitab pun tak boleh. Duk sengguk-sengguk dalam kelas, mengantuk lagi, campur mengantuk lagi, pening lagi. Di depan kita ada 3 jenis ubat. Jadi doktor ke orang tua-tua kata ke, salah satu ni memang boleh sembuh insya-Allah dengan 3 ubat ni. Tak semestinya Panadol, tak semestinya ubat 3 kaki, tak semestinya Dosil. Maka kita nak ambil mana? Terpulang kepada kita, asalkan dapat menyembuhkan penyakit. Isunya yang berlaku kepada kita pening kepala. Kita nak makan ubat untuk menghilangkan pening. Pilihlah salah satu daripada 3 ubat. Jadi isu tadi yang pentingnya untuk mengangkat jadi taharah. Najis itu terangkat, menghilangkan najis yang dipanggil izalatun najasah.
Isunya nak menghilangkan najis. Asalkan dapat sesuatu yang dapat mencapai maksud. Terangkat najis, terpulanglah. Di sudut kita nak guna bahan apa. Tak payahlah kita nak pening-pening sangat kan. Jadi cuma kalau ditanya yang mana paling baik, sudah tentu air. Begitu juga masalah istinja. Istinja daripada air kecil ataupun istinja daripada buang air besar yang kita sebut sebagai qada hajat tadi kan. Maka dengan air pun boleh, dengan sesuatu yang kesat pun boleh, asalkan terangkat taharah kita itu terangkat, istinja kita itu sempurna ataupun sah. Hadis ini menerangkan bahawa Aisyah membasuh air mani yang bercampur dengan air mani junjungan pada kainnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilihat bekas basuhan pada kain itu. Di sini satu istinbat hukum. Satu lagi, maknanya kalau terkena kepada badan kita, tadi dah kita bahas tentang suci ataupun tidak manis itu. Sesuatu benda yang kotor pada badan kita terkena kan, seperti dia kata hingus ataupun air liur, maka tidaklah menyebabkan supaya kita yang pertama terhalang daripada menunaikan ibadat. Itu yang pertama. Yang kedua, nak menunjukkan satu keaiban yang berlaku kepada seseorang. Maknanya bila kena dia hingus kepada pakaian dia ataupun kepada badan dia, maka tidaklah menyebabkan satu perkara yang aib. Sebab Rasulullah pun nampak pada pakaian itu kan. Bahkan bukan seorang dua tahu isu ni. Isu yang air mani Rasulullah ni terlekat pada pakaian dia bukan seorang. Bahkan siapa yang baca hadis semua tahu. Berjuta orang tahu. Bukan boleh mendatangkan keaiban kepada Rasulullah. Bukan boleh mendatangkan keaiban. Itu benda-benda adi, benda-benda yang biasa yang berlaku kepada manusia. Pakaian ke badan terkena hingus, terkena air liur, terkena air mani, itu benda biasa, benda adat. Yang ketiga, nak bagi tahu, beginilah juga sebab bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ilmu syara'. Dijadikan sesuatu perkara itu kepada Rasulullah untuk menjadi iktibar kepada umat. Kalau zaman sekarang baru jadi. Zaman sekarang baru jadi isu tu. Air mani terlekat pada seluar ke, pada kain ke. Tiba-tiba dia pergi masjid, dia tak perasan. Macam mana nak buat orang nak tengok Tumpuk-tumpuk, bukan tumpuk-tumpuk tai unta. Tai unta ni boleh kena. Ini orang kata pekat macam ni mesti air mani. Dia nak buat macam mana kalau Nabi tak ajar? Air mani itu dah kering, nak kena basuh ke, nak kena kikih ke? Tetapi oleh kerana perkara itu dah berlaku di zaman Nabi dan disyarahkan oleh para ulama, bagaimana cara nak mengatasinya, bagaimana cara nak menghilangkannya, dapat kita laksanakan dengan baik. Sebab ilmu itu telah berlaku. Masalah itu telah muncul, telah timbul di zaman Nabi SAW. Mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahawa air mani itu najis. Najis macam kita sebutkan tadi. Cuma bagi Imam Maliknya, kalau ketika kering kena kikis. Najis juga. Kalau basah dia kena basuh. Dan hendaklah dibasuh dia. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat tiada najis, tetapi dibasuhkan kerana menghilangkan cemar dan bukan kerana wajib. Macam hingus ataupun air liur kena pada pakaian ataupun kepada badan kita, kita sendiri tak akan biarkan terkena air liur ke, kahak ke, hingus kepada pakaian ataupun badan. Adakah kita akan biarkan? Jawapannya, kita tidak akan biarkan begitu sahaja tinggal di dalam keadaan kotor. Kita akan basuh. Sebab walaupun ianya tidak najis, tetapi dia masih dianggap sebagai kotor. Benda-benda yang cemar, benda-benda yang keji, maka kena dibasuh untuk menghilangkan kekotoran tersebut walaupun tidak najis. Hadis yang ke-22, membasuh kain yang berdarah haid. Dalam pelajaran kita yang lalu, kita telah bincangkan tentang kedudukan hukum darah. Darah ini macam-macam darah. Adakah semua jenis darah ini najis? Darah ni dia ada darah haid. Kalau haid ni marilah wiladah, marilah nifas yang seumpama dengannya.
Dan ada lagi darah manusia. Darah juga. Dan ada pula darah yang disembelih daripada binatang, yang keluar terpancuk daripada binatang yang kita sembelih. Darah-darah yang macam mana dianggap najis, darah-darah yang macam mana yang dianggap tidak najis. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut hurriman alaikumul maitatu waddamu. Diharamkan kepada kamu bangkai dan juga darah. Walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Bangkai, darah, daging babi, sesuatu binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Okey, kita nak bincang ni satu isu. Bab darah je. Bab bangkai kita bincang pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Jadi darah ini sebahagian ulama kata semua darah. Semua darah najis. Jadi bila najis kena basuh. Kalau selain daripada anjing dan babi, dia mutawassithah lah. Hilangkan air dia, lepas tu dibasuh dengan air yang bersih. Maka apa dia, semua darah ini adalah najis. Sebahagian ulama dia membahagikan sebahagian darah-darah yang najis, sebahagian darah-darah ada yang tak najis. Darah najis ini seperti apa dia? Seperti darah haid yang hadis ni yang kita akan baca ni. Buktinya dia najis sebab Rasulullah suruh basuh. Sebab Rasulullah suruh basuh. Yang kedua darah apa? Selain daripada haid nifas ini, darah apa yang kena basuh lagi? Darah yang sepakat ulama kata najis juga, ataupun boleh kita sebut sebagai majoriti ulama kata najis, iaitu darah yang terpancar daripada tengkuk binatang apabila kita sembelih. Sebab dipanggil damul masfuh. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw damun masfuhan. Aw daman masfuhan. Diharamkan makan apa dia bangkai dan juga darah yang terpancar. Bila kita sembelih binatang tu pancar daripada tengkuk kan. Itu darah, itu disebut dalam Quran. Adapun darah yang duduk kepada binatang sembelihan, yang tu khilaf ulama. Kalau yang duduk di pada daging dia tidak langsung, tidak najis langsung. Maknanya kalau basuh-basuh daging tu jangan bagi sampai putih sangat. Basuh daging ni, dia daging ni sampai bila dia sebab daging itu sendiri dia berselaput dia sebati dengan darah. Maka yang tu tak perlulah kita nak basuh bersungguh, basuh cincai-cincai je. Cincai faham kan? Lebih kurang je. Kalau saya duduk di Pakistan dulu, orang Arab, orang Pakistan, dia lapah binatang tu, dia lapah dia tak basuh lah. Dia terus potong-potong, buat sate, kebab. Makan. Memang sedap lah, daging fresh. Ini kita masuk kenduri, lepas basuh. Sampai nak bagi jadi putih. Sampai jadi macam kuah putih. Basuh sampai jadi macam kuah putih tu tak boleh lah. Daging tu tak rasa nikmat dia lagi. Maka hak di badan tu tak apa. Yang jadi sepakat wala ulama ni hak terpancar daripada tengkuk. Nampak? Okey. Darah haid nifas tadi kita dah sebut. Yang kedua ni darah yang terpancar, yang tu najis lah. Cuma khilaf ulama juga tentang masalah darah manusia. Darah manusia ni macam mana? Darah yang duduk di badan kita tu najis tak najis, itu khilaf ulama. Sebahagian ulama kata najis juga. Sebahagian besar ulama kata najis, darah manusia juga adalah najis. Sebab apa kata najis? Apa dalilnya? Dalilnya itulah yang Allah Ta'ala kata hurriman alaikumul maitatu waddamu, diharamkan darah, bangkai dan darah. Sebahagian yang lain kata darah manusia tidak najis. Di antaranya Imam Bukhari sendiri. Imam Bukhari buat mari cerita riwayat kan, sahabat dia sembahyang di dalam keadaan badan mereka berlumuran dengan darah. Kanu yusalluna ala juruhihim wa dimaihim. Di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari letakkan satu tajuk di dalam Turjumatul Bab dia. Mereka yakni para sahabat sembahyang di dalam keadaan badan mereka dipenuhi dengan luka dan darah-darah. Mereka berperang, kena senjata, pukulan daripada senjata-senjata musuh menyebabkan tubuh badan mereka ini berdarah. Mereka sembahyang macam biasa dan tak qada pun sembahyang. Sembahyang yang ditunaikan, dilaksanakan di dalam keadaan begitu, mereka tak qada pun sembahyang. Jadi Imam Bukhari kata tidak najis darah manusia. Dan kita pernah sebut di sini
Di dalam pengajian kita. Begitu juga dalam riwayat yang lain yang disebut oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya, dan juga disebut oleh Imam Abu Daud di dalam Sunannya. Sahabat tengah duduk semayang ni, tengah-tengah semayang dia dipanah oleh orang kafir, kena mengalir darah pada tubuh badannya, dia terus menunaikan semayang. Dan di semayang tu dia tak qada balik. Maka mereka berpegang bahawa najis manusia, darah manusia tidak najis. Begitu juga Sayyidina Umar pernah bila ditikam sebelum beberapa hari dia meninggal dunia, badan dia dibalut dengan balutan, dibasahi tubuh badannya dengan darah. Bila waktu subuh, orang pun ketuk pintu. Ketuk kuat ni nak bagi tuan-tuan pun tak mengantuk jugalah. Dia kata, ya Amirul Mukminin, hana waktu salah. Wahai Amirul Mukminin, dah masuk waktu sembahyang. Dalam riwayat menyebut Sayyidina Umar tu Allahu Akbar, terus sembahyang. Hak darah tadi dia tak basuh pun. Maknanya asal daripada sahabat pun menunjukkan bahawa mereka berpegang dan menganggap bahawa darah manusia tidak najis. Kesimpulannya tentang darah haid nifas itu dan juga darah yang terpancar daripada tekuk binatang, hak tu najis hak tu najis. Tetapi yang jadi khilaf ulama tang mana? Khilaf ulama tang darah manusia. Khilaf ulama tang darah manusia ini najis ataupun tidak. Sebaik-baiknya kita jagalah sebaik-baik mungkin, jangan bagi keluar, jangan bagi melarat, jangan bagi merebak kalau terkena kepada badan kan. Kalau tak mampu nak jaga, biarkanlah, teruskan. Umpamanya tuan-tuan balik daripada sawah padi, kan diperlih ni kiri kanan atas belakang semua sawah kan. Balik pada sawah padi ni kena gigit dengan apa dia? Pacak ataupun lintah. Darah lintah, bukan darah lintah sebenarnya darah kita. Kalau darah lintah tu bahas isu lain, fiqh lain, bab lain pula tu. Darah yang keluar daripada gigitan lintah dan pacak tu darah dia ke darah kita? Sebenarnya darah manusia. Maknanya darah kita lah. Bila kita tengah-tengah sembahyang, tengok duk terkeluar. Tadi tak perasan. Tiba-tiba dia kenyang jatuh. Jatuh keluar, meleleh darah. Kalau lintah lagi banyak. Tengah sembahyang ni nak kena berhenti sembahyang ataupun tidak? Jawapan dia tak payah. Pegang dalil kata tak najis, darah tak najis. Ataupun di luar sembahyang kita mengalami kecederaan pada tubuh badan kita, kita balut. Balut-balut tengah sembahyang tu keluar lagi. Teruskan sembahyang, tak payah berhenti. Okey. Yang pertama. Yang kedua, selepas sembahyang baru perasan badan dia tadi dicemari dengan darah. Pun tak payah sembahyang balik. Peganglah pendapat yang kedua tadi bahawa darah tidak najis. Yang kita nak jaga sebelum masuk sembahyang tu, kita jaga betul-betul. Sebelum nak masuk sembahyang kita jaga betul-betul daripada kena najis, daripada kena darah. Nanti sebentar. Jadi dah lepas tengah sembahyang, tak sabar ya. Nanti dulu. Sabar yang berhormat, tunggu dulu. Bagi peluang saya bercakap. Pernah tak tengok perbahasan parlimen? Pernah tak pernah? Bila speaker tengah cakap, orang nak cakap dia tak nanti dulu. Dia bagi peluang bercakap, tapi biar dia habis dulu bercakap. Jadi kesimpulannya, kita jaga sebaik mungkin sebelum sembahyang. Tiba-tiba tengah sembahyang dia gugur juga darah, ataupun selepas sembahyang baru diketahui, boleh berpegang kepada pendapat yang kedua, yakni tak payah nak qada sembahyang dan pegang kepada pendapat yang bahawa darah manusia itu tidak najis. Okey, sila. Apa itu darah? Kalau sebahagian pada ulama tengok di sudut mata kita, kalau dia kenyang kan, kenyang sangat. Tengok keadaan darah tu kadar dia banyak mana. Kalau dia terlalu kenyang, banyak tu pun dalam hadis tak sebut. Orang kata dia sudut uruf. Uruf tu pula manusia ni macam-macam uruf dia. Banyak mana kadarnya, ada yang kata 1 dirham, ada yang kurang pada 1 dirham, ada yang pula sebut jangan lebih daripada duit 10 sen. Duit 5 sen. Duit 5 sen itu bukan ada pun di zaman Nabi. Jadi itu ikhtiyat, itu dipanggil ikhtiyat, ijtihad, ramalan, andaian. Maka kalau bagi saya berpegang tidak batal sembahyang. Kalau darah nyamuk ni tadi, darah kita lah yang dia makan, dia isap sampai kenyang, teruskan sembahyang. Kalau kita kata darah yang banyak tadi pun boleh teruskan sembahyang macam zaman sahabat tadi, bukan darah nyamuk, bukan sikit, mungkin sampai sehingga membasahi tubuh badan mereka dengan darah. Banyak tak banyak?
Lebih banyak daripada darah nyamuk tadi, lebih banyak daripada darah lintah. Teruskan sembahyang, tak batal. Okey, ada soalan lain? Soalan tambahan? Tak ada. Aisyah berkata, adalah seorang daripada kami berkeadaan dalam haid. Artinya dalam keadaan darah haid. Kemudian dikikis dengan kuku darah itu daripada kainnya yang terkena darah ketika suci. Setelah itu barulah ia membasuhnya dan dijurusnya air ke atas kain yang tiada terkena darah, kemudian bersembahyanglah ia padanya. Sebab apa nak kikis dulu? Kalau sekiranya najis itu ataupun darah itu dah kering, kalau masih basah, maka padan kita basuh. Senang dia keluar, senang dicucikan, senang dibersihkan. Tapi kalau kering, dia nak untuk menghilangkan keseluruhan darah ni, dia kena kikis dulu. Sentil dulu, tonyoh dulu, gosok dulu. Betul-betul baru dibasuh dengan air. Ataupun letak air sedikit untuk dia kembang, lepas tu digosok. Apatah lagi zaman dulu kan, bahan-bahan pencuci untuk menghilangkan warna kepada darah tak ada lagi. Itu dah ada antara bentuk caranya, mereka gosok dulu. Jadi tiba-tiba gosok sentil punya sentil, tak keluar juga kesan dia. Masuk sabun, rendam dan klorok pun tak hilang lagi, masih ada warna kemerahan. Sah tak sah bawa sembahyang? Hukum dia sah. La yadurruki atharuhu, disebut dalam hadis kan. Tidak memberi mudarat kepada kamu kesan darah tersebut. Kerana kita telah berusaha dan berikhtiar untuk menghilangkannya. Kita telah berusaha dan berikhtiar untuk menghilangkan sifat darah tersebut, iaitu warnanya, tetapi tak boleh hilang juga dengan sebaik mungkin, sebersih-bersih mungkin, maka yang tu diberi kemaafan. Lalu dia kata boleh sembahyang dengan menunaikan sembahyang pada pakaian tersebut. Di antara pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ini lagi, sebagaimana hadis yang Rasulullah terkena kepada pakaian dia terkena air mani tadi. Di zaman Rasulullah ni isteri dia kurang pakaian. Pakaian itu mereka sembahyang, pakaian itu mereka bekerja, pakaian itu mereka keluar daripada rumah. Sebab tu banyak dalam hadis-hadis Nabi juga ada sebahagian sahabat ini dia sembahyang dengan mengenakan satu helai kain. Kain itu macam kain basahan tu ataupun macam kain pelikat, mereka lipat. Di atasnya tak ada pakaian, badan mereka tidak ditutup. Ada yang senang sikit, barulah ada dua helai pakaian, di bawah satu, atas satu. Ataupun mereka pakai pakaian yang macam kain kebor tu, kain selimut, lilit-lilit badan, ikat kat tengkuk. Kalau orang perempuan tutup sekali kepala. Walaupun begitu, hal keadaan mereka itu, suasana masyarakat pada ketika itu susah untuk memperolehi pakaian, tetapi bagaimana ibadat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu tekun, begitu bersungguh, rajin buat ibadat. Dalam keadaan pakaian kurang, pakaian tu sembahyang, pakaian tu bekerja, pakaian tu buat tidur, pakaian tu buat keluar rumah, tapi sembahyang kuat pada kita. Kita ni pakaian kerja lain, tidur lain, sembahyang lain. Tu pun malas sembahyang. Kita malu, sepatutnya kita kena malu dengan Rasulullah, malu dengan para sahabat. Pakaian banyak tapi malas sembahyang. Kalau hari Jumaat pakaian lain pula, raya sembahyang lain, pakaian lain pula. Tapi di sudut ibadat tak ada peningkatan, tak ada penambahan. Tengok bersungguhnya melakukan ibadat. Dan ada juga cerita orang dulu-dulu kan. Dia nak sembahyang ni, dia sembahyang di masjid, cepat-cepat bergegas balik ke rumah nak bagi kepada isteri dia pakai pakaian untuk menutup aurat. Pun kuat sembahyang isteri dia di rumah. Kita rasa sebagaimana yang disebutkan tadi, rasa kena malu. Kena malu kita dengan Rasulullah, dengan para sahabat ni. Pakaian kita ni hari-hari tukar. Kadang-kadang sehari 2-3 kali tukar. Tapi sembahyang tak tambah-tambah, pakaian bertambah. Ni nak masuk bulan Ramadan ni, raya ni. Satu musim raya, 3 pasang paling kurang. Raya pertama, raya kedua, raya ketiga. Dah 3 pasang. Satu lagi, raya haji pun dibuat lagi. Banyak pakaian. Tapi ibadah adakah bertambah? Dengan bertambahnya pakaian kita, kain kita. Kalau dalam amari tu, amari ada 10 di rumah, penuh dengan pakaian dia. Tambah lagi, lebih-lebih lagi orang perempuan.
Mari di rumah tu ada berapa? Mari pakaian. Kalau ada 10, 10 penuh. Maknanya pakaian kita kena bertambah, ibadat kita juga kena bertambah. Sebab bila nak masuk dalam kubur nak bawa apa? Bawa pakaian 10 hari tu ke? Dia bawa ibadat. Bukan kata larang buat pakaian banyak-banyak, tetapi jangan terlalu sampai berlebihan, keterlaluan. Ini sampai dipanggil melampau di dalam berpakaian. Islam menentang sikap melampau kan. Dalam ibadat pun tak boleh melampau, makan minum tak boleh melampau, peperangan tak boleh melampau, berpakaian pun jangan melampau. Kita kena bersederhana di dalam hidup. Kita tengok bagaimana Rasulullah ini bila melakukan ibadat cukup kuat, sehingga dalam satu riwayat Rasulullah tidur beralaskan tikar yang dibuat daripada daun tamar, pelepah tamar. Dia bangun-bangun berbekas belakang dia, kesan daripada tempat tidur yang kasar. Sayyidina Umar tengok sedih, tengok Rasulullah ni khalifah. Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain teringin nak bagi satu hamparan yang lebih lembut, empuk, selesa Rasulullah tidur. Dia kata, tak nak. Kehidupan aku di atas dunia sebagaimana musafir saja. Sebagaimana musafir yang perlu menyediakan, melengkapkan persiapan-persiapan yang banyak untuk pergi negeri yang jauh yang tak akan dia pulang-pulang lagi. Jadi jangan duk kira hak sementara ni, duk kira hak dia nak pergi tempat yang paling jauh tu, yang tak balik-balik dah. Bekalan persiapan ke negeri yang dia nak tujui itu lebih perlu dia bersiap dengan lebih banyak. Kita ni dah, orang tua istilahkan, dah masuk asar. Umur kita ni, usia kita ni dah masuk waktu asar. Ada yang kata dekat dah maghrib, dekat nak terbenam matahari. Maknanya hujung kita berada di penghujung usia. Baki lagi sikit lagi umur kita. Apa persiapan, bekalan yang perlu kita laksanakan, tidak lain tidak bukan, iaitu ibadat, amalan, ketakwaan kita, pahala kita sebelum kita mati. Yang tu yang perlu kita tekun dan perlu kita pulung. Wallahu a'lam. Ada soalan? Puak Mahdi tak ada. Kalau ada Puak Mahdi dia banyak tanya soalan. Tak ada, tengok tadi. Kalau tidak dia makan awal pada saya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.